أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وارزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berada pada minggu pertama di bulan Sya'ban. Kita minta keberkatan di bulan Sya'ban. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan Allah rezekikan kepada kita untuk mendapat malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni jenis umurnya tak panjang. Jadi kalau kita nak banding dengan umat-umat yang lain, maka kita ketinggalan ke belakang. Kita umur 60 ke 70 sahaja. A'mar ummati baina 60 ila 70. 60 ke 70. Lebih daripada itu ekstra. Kebiasaannya akan meninggal di antara tu. Nabi dah bagi tahu dah, lebih kurang. Ada yang lebih tu, tak ramai pun yang lebih. Ada sampai 90, ada yang sampai 100, tapi tak ada keistimewaannya juga pun. 60 ke 70 umur yang sesuai. Maka kalau nak banding dengan umat-umat yang lain yang sampai 1000 tahun, yang sampai 500 tahun, maka kita tak mampu untuk bersaing dengan mereka yang umur panjang. Ada kalangan umur panjang, amal ibadatnya banyak. Kalau umur panjang, amal ibadat maksiat, ibadat kurang, maksiat banyak, tak nak juga. Tapi ini kalangan umat. Kalau tengok kisah Bani Israel Barsisa, yang 200 tahun ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir sekali tertipu kerana kejahilan. Dia seorang ahli ibadat, baru tanya apa, 200 tahun kerja ibadat saja, 200 tahun. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sampai pun usia berkenaan. Lalu Allah anugerahkan, bila kita beramal pada malam berkenaan, satu kali ibadah sama dengan 84 tahun. Satu kebajikan yang dibuat oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam berkenaan sama dengan 84 tahun. Kalau 2 kali, kalau 10 kali, maka daratnya 84, 840. Mana kita akan menyamai, bahkan akan lebih daripada umat-umat yang lain. Itu istimewanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila ada agamawan yang tak nak kita peringatkan semula peristiwa-peristiwa dalam Islam, satu benda yang pelik. Kita nak ingatkan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kita ingatkan, kita kumpul orang untuk berselawat pada Maulidur Rasul. Kita buat Ma'al Hijrah, kita buat Nisfu Sya'ban. Banyak yang dibuat oleh ulama-ulama Nusantara. Memang tak berlaku zaman Nabi SAW, tetapi tidak lain dan tidak bukan, kita kumpul itu untuk refresh, nak segarkan semula peringatan kita kepada Nabi SAW. Tapi sebahagiannya, tak banyak, tetapi
Ramai orang muda akan ikut. Memang tak banyak, tapi orang muda akan ikut. Ni kumpulan ni. Orang nak buat peristiwa Isra wal Mi'raj. Kata Nabi tak buat. Maulidul Rasul Nabi tak buat. Selawat tarawih Nabi tak buat. Jadi banyak halangan. Bila anak-anak muda dapat berita macam ni, dapat suatu macam mandat daripada orang agama, maka dia jadi alasan. Menjadi alasan untuk tidak berselawat, untuk tidak datang ke majlis ilmu yang sebut Isra Mi'raj dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ada semacam satu halangan daripada guru-guru mereka, guru YouTube lah. Dia seolah-olah menyekat orang nak buat baik. Ramai yang tak nak berdoa dengan Tok Imam, zikir masing-masing, bahkan tak zikir pun. Begitu juga peringatan Isra wal Mi'raj ini tidak lain dan tidak bukan sengaja untuk motivasi semula. Kita nak ingat semula sejarah bagaimana berlakunya Isra wal Mi'raj, Maulidul Rasul, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat dan sebagainya. Orang kata, kenapa sahabat tak buat? Sahabat tak buat sebab sahabat ni dia dekat dengan Nabi. Dan dia ni termotivasi daripada dulu sampai kematian mereka. Memang ada motivasi dia. Sebab aura daripada mereka melihat Nabi SAW menjadi kekuatan. Kita jauh dengan Nabi, kita jauh. Maka kita memerlukan satu, orang kata, perasaan booster lah, booster. Kena ada booster. Baru boleh pergi Jumaat. Baru boleh pergi Jumaat lah, kesian. Tak ada booster tak boleh pergi Jumaat. Ada booster baru boleh pergi Jumaat. Macam mana? Tak ada booster tak? Yalah tu kerja dia tak? Jadi harap-harap bulan Ramadan ni, hari terawih walaupun 8 rakaat, janganlah ada booster tak. Sian anak kita, isteri nak mari terawih syiar Islam, tiba-tiba booster tak ada, balik. Tak ada booster, balik. Pergi pasar raya boleh, karaoke boleh, semua boleh. Tak ada booster. Bila pergi korang masjid surau tak boleh. Walhal masjid surau lah tempat berdoa untuk baik. Di surau masjid tak ada orang kerja lain, dah berdoa untuk kebaikan diri, ahli keluarga, negeri, negara. Jadi kalau ramai duduk di situ, lama di situ, apa masalahnya? Orang tak fikir di sebalik itu. Tempat majlis ilmu, tempat berdoa kepada Allah Ta'ala, tempat yang Allah redha. Tak bagi macam mana, tak apalah. Jadi kita nak motivasi, kekuatan kepada orang Islam. Maka sengaja ulama-ulama menggariskan ini kaedah dia, kaifiyah dia dan sebagainya. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj setiap tahun. Ini kita kupas sikitlah. Isra wal Mi'raj ni kalau ikutnya perjalanan 9 jam, maka ceramah pun kena 9 jam baru habis cerita dia. Kau cakap sejam ni tak habis. Sebab tu dia bermula daripada Rejab. Awal Rejab kena baca kitab. Saya bawa kitab ni ialah kitab Al-Anwarul Bahiyyah min Isra wa Mi'raj Khairul Bariyah, iaitu mengenai peristiwa hijrah Isra wal Mi'raj Nabi sebagai khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Ini kisah daripada awal sehinggalah turun semula ke Baitullahil Haram. Daripada Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, turun semula Baitul Maqdis, balik ke Baitullahil Haram di Mekah dalam masa selepas Isyak sehingga sebelum subuh. Mana kira masa 8 ke 9 jam. Umumnya begitu. Baik, kalau ikut guru saya lah, dia ada 3 fasa utama dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, iaitu fasa sebelum, qabla al-Isra wal Mi'raj, Isra wal Mi'raj, wa ba'da al-Isra wal Mi'raj. Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj, dan selepas fasa yang ketiga, fasa selepas Isra wal Mi'raj. Kerana peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan saja-saja Allah
buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah datangkan dahulu dengan tahun kesedihan, tahun amul huzun ataupun amul huzni, tahun duka citanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas 10 tahun kenabian. 10 tahun kenabian. Nabi diutuskan menjadi Nabi, Rasul pada usia 40 tahun. Maka 10 tahun selepas berarti umurnya 50 ke 51 tahun. Khadijatul Khuwailid umur berapa pada ketika itu? 2 saat daripada sekarang. Ting. Ting. Umur berapa? Nabi kahwin umur 25, Khadijah 40. Nabi terima wahyu umur 40. Khadijah umur berapa ketika Nabi terima wahyu? 55. Ketika Isra wal Mi'raj, Nabi berusia 50 tahun. Khadijah berusia 65. Adakah dia masih ada atau tak ada pada ketika itu? Tak ada, pada tahun sebelum, dikatakan 6 bulan, dikatakan setahun sebelum Isra wal Mi'raj, telah berlaku kewafatan Khadijatul Khuwailid dan kematian Abu Talib. Abu Talib pergi dulu. Riwayat Abu Talib pergi dulu dalam apa namanya, Ar-Rahiq Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum menyatakan yang pergi dulu pada bulan Rajab ialah Abu Talib. Abu Talib ini siapa? Dalam misi dakwah Nabi SAW dia ada 2. Satu pelindung, satu pemberi wang ataupun nak sebut apa pelindung, jaga bahagian luar, yang bahagian sumbangan dalaman, perbelanjaan, kos belanja semuanya ditanggung oleh Khadijatul Khuwailid. Abu Talib pak saudara bahagian luar. 2 faktor utama dakwah Nabi SAW. Faktor luaran dijaga oleh Abu Talib, faktor dalaman segi keuangan dan sebagainya diuruskan oleh Khadijatul Khuwailid. Jadi semua dana-dana dakwah Islam datangnya daripada Khadijatul Khuwailid. Sebab Khadijatul Khuwailid, bonda kita ni 3/4 daripada kota Mekah tu harta dia. Macam sekarang ni Bin Laden lah, Bin Laden, ataupun Bin Daud, depan Zam-Zam Tower kan ada Bin Daud, di mana-mana ada Bin Daud, Bin Daud. Mana 3/4 harta Mekah milik Khadijah. Dan apabila dakwah, maka dia serahkan semua harta dia fi sabilillah. Dan dia berkenan kepada Nabi pun dalam perniagaan Nabi SAW melalui pembantunya Maisarah. Maisarah tu lelaki tau, jangan kata dengan perempuan. Oh, yang berkira tu perempuan dengan Nabi, tak. Itu lelaki. Pembantu dia tu lelaki, namanya Maisarah. Dia berkenan bagi tahu ke Maisarah. Maisarah bagi tahu Nabi, ya Muhammad, adakah kau ini, kalau ada orang suka kat kau, tak kisah orangnya begini-begini. Akhirnya okey, tak apa. Akhirnya berkahwin. Dan semenjak daripada berkahwin, setelah Nabi menerima wahyu yang pertama pada 17 Ramadan, pada surah Iqra, perintah Jibril ketika Nabi bertahanus di Gua Hira dalam usia 40 tahun. Kita pendekkan cerita, berkahwin, kemudian terima wahyu dan mula berdakwah. Maka bermula daripada dakwah itulah harta-harta Khadijatul Khuwailid disumbangkan fi sabilillah sebagai ekonomi Islam semua sekali. Sehinggalah ketika kewafatan beliau di ribaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, wahai suamiku, seandainya dana untuk jihad di jalan Allah, kiranya dana untuk Islam itu tidak cukup untuk dakwah kau ya Muhammad. Andai kata aku telah pergi, engkau gali semulalah liang lahatku, kau jualah tulang belulangku ini untuk jihad fi sabilillah. Harta dah habis. Akhir sekali sebelum kewafatan, dia pesan kepada Nabi, kalau tak cukup juga, gali kuburku dan ambil tulangku, jualah. Maksudnya semua zahir dan batinnya, segala-galanya diserahkan kepada Islam sebelum kewafatan Khadijatul Khuwailid. Begitu juga Abu Talib, pak saudara dia, walaupun dia tidak Islam, tetapi semua gangguan-gangguan luar pada ketika itu, bila ayahanda kawasan yang paling kuat sekali yang kacau Nabi ialah Abu Jahal. Tetapi oleh kerana Abu Talib masih ada, Abu Jahal hanyalah hantar budak-budak yang untuk kacau, untuk mengejek Nabi SAW. Tak berani nak body contact, nak sentuh Nabi, tak berani, kerana Abu Talib ada sebagai pelindung. Orang jahiliah Quraisy pada ketika itu, bila sebut Abu Talib, orang akan respect, orang akan hormat, orang tak akan kacau dia. Sebab dia bukan Abang Long, dia ayahanda. Abang Long boleh lompat lagi, ayahanda, habis selesai. Bila ayahanda, orang akan hormat. Maka bila dia tak ada pada bulan Rejab, riwayat kata, yang kedua kata bulan Ramadan awal, manakala Khadijah bulan Ramadan akhir, pada tahun yang sama. Maka pada tahun itu digelar sebagai Amul Huzni, tahun kedukecitaan. Selepas kematian Abu Talib meninggal, maka orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy ini mula rasa nak balik semula pada zaman dulu yang duk geram lama dah ke Muhammad nak luku kepala. Maka dia tak nak luku kepala lagi. Dia terasa walaupun Abu Talib dah pergi, tapi masih lagi rasa keturunan ini betul dijaga. Tetapi apa yang mereka buat, mereka pulaukan Nabi SAW, sehingga mata wang tukar-tukar milik barang daripada keluarga Muhammad tidak diterima oleh orang Quraisy pada ketika itu. Dan diriwayatkan apabila keadaan demikian menyebabkan sakit, dan sakit Khadijah membawa kepada kewafatan kerana pemulauan. Maka Nabi teramat sedih dengan kematian Abu Talib. Dia ajar ketika nak mati tu, Nabi pergi dekat, Nabi ajar Abu Talib, kul la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Katakanlah ya Abu Talib, aku ni bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku ni pesuruhnya. Dia pun tengok kepada Nabi, dia tengok kepada Abu Jahal. Abu Jahal kata tak. Dia pun senyap. Nabi kata, qul la ilaha illallah ya ammi, wahai bapa saudara, qul la ilaha illallah. Dia pun tengok Nabi, dia tengok ke Abu Jahal. Abu Jahal kata tak, jangan tukar agama kepada agama lain selain daripada agama nenek moyang kita. Maka akhir sekali Abu Talib kata kepada, ya Muhammad, aku tahu agama yang kau betul-betul benar, tetapi aku tak mampu untuk tinggalkan agama nenek moyangku. Akhir sekali matilah Abu Talib dengan kekufuran kepada Allah Ta'ala. Tetapi riwayat daripada Nabi SAW, seringan-ringan azab neraka yang dikenakan kepada orang mukmin, itulah yang dikenakan kepada Abu Talib. Maksudnya di kalangan orang yang kafir, yang paling ringan azab sengsara nerakanya ialah Abu Talib. Diletakkan 2 bara api di telapak kaki, menggelegaklah otaknya. Itu yang paling ringan, Abu Talib. Dan ada riwayat kata, satu badan Abu Talib itu Nabi ludahi. Nabi ambil air, Nabi renjih satu badan. Mana-mana yang disentuh oleh air berkenan tidak akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala, kerana mulianya air ludah Nabi. Dan riwayat menyatakan api gelegak itu masuk ke ikut celah kuku Abu Talib. Maknanya Nabi terlalu sayang sehingga Nabi bersedih dan sebagainya. Akhirnya Allah menurunkan ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tak boleh nak beri hidayah kepada orang yang engkau sayang. Engkau tak boleh beri hidayah, kerana hidayah itu ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Habis Abu Talib. Kemudian Khadijatul Khuwailid pergi lagi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak sayang bila isteri yang begitu besar berkorban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedari Nabi umur 40, lepas kahwin umur 25, umur 40 terima wahyu. Dugaan demi dugaan, maka Nabi begitu sedih. Dua orang besarnya yang pelindung, pemberi sumbangan dan sebagainya pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berduka cita. Duka cita inilah diganti dengan pengubah rindu kekasih bertemu kekasih, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu dia fasa yang pertama, kenapa diadakan Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana untuk mengubah rindu yang nabinya telah pergi bapa saudara dan juga isteri yang tersayang. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja buat peristiwa Isra wal Mi'raj untuk mengubah duka lara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dibawa naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab itu Isra wal Mi'raj, hikmah di sebalik kenapa? Untuk mengubah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu surah Isra, subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhana, surah Isra ayat yang pertama. Ayat khutbah yang lepas pun cerita mengenai ibrah daripada Isra wal Mi'raj. Betul khutbah Jumaat yang lepas, 2 hari lepas. Hari ini Sabtu, hari Jumaat. Tajuk dia ibrah, betul tak? Ibrah Isra wal Mi'raj. Kalau tak tidur, kalau tidur tak ada. Dia cerita semula secara ringkas beberapa ibrah yang dapat diambil daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Orang mulut macam muncung kambing lah, macam muncung unta. Orang tu cakar muka, hentak kepala di dinding. Betul Ada berbelas-belah azab yang kita akan ambil daripada kitab Anwarul Bahiyah pun sama juga, berkenaan dengan apa yang ditontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang Isra wal Mi'raj. Baik. Allah Subhanahu wa taala fasa kedua, fasa pertama dah selesai. Fasa kedua Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan perhati dalam ayat tafsir, subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila masjid aqsa. Ambil depan dulu. Subhana, maha suci Allah. Allah bersumpah, sebut subhana. Kalau benda tu penting, sebelum ni Allah bersumpah dengan benda tu. Contoh, wal 'ashr wal fajr wat-tin waz-zaitun. Apa lagi? Allah bersumpah dengan suatu benda yang penting tu. Wat-tin waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Besar khasiat kepada buah tin dan buah zaitun. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal 'ashr, demi masa. Kesemuanya Allah sumpah itu kerana pentingnya yang disumpah. Tetapi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah penting Isra wal Mi'raj, tapi Allah tidak sumpah wal Isra wal Mi'raj, tak. Tapi Allah menggunakan kalimah subhana, maha suci Allah. Allah mentakdiskan diri Allah Subhanahu wa taala. Allah menyucikan diri Allah Subhanahu wa taala sebelum menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab apa? Sebab nak menceritakan bahawasanya peristiwa selepas ini pasti orang tak boleh terima. Orang tak boleh terima peristiwa ni. Sebab itu Allah menyatakan maha suci Allah. Aku yang menceritakan, aku yang menggerakkan Muhammad ni. Maha suci.
Sebab itu siapa yang ingkar akan peristiwa Isra wal Mi'raj, kafir dia. Kalau ingkar mukjizat lain belum lagi kafir. Tetapi mukjizat Isra wal Mi'raj kalau ingkar ya ke tak ya, kata ya ke. Daripada Mekah pergi Madinah, naik ke langit tu semula sebelum subuh dah sampai. Tak munasabah, kafir. Kafir. Sebab itu di kalangan orang Islam bila diceritakan Isra wal Mi'raj dia ada dua. Satu, tetap beriman seperti Abu Bakar. Yang kedua, murtad. Untuk kalangan orang kafir lagilah tak masuk Islam. Sebelum ni dia kata Muhammad menipu dah. Apa benda lah Muhammad bawa ilmu entah apa-apa ni, jauh dengan ilmu mak ayah kita. Tapi ini bila dia cerita pula dia pergi ke Baitul Maqdis, naik pula ke langit, turun ke Baitul Maqdis, patah balik ke Mekah dalam masa 9 jam. Hei, tak munasabah. Muhammad agak-agak lama kau nak kecing kita orang pun. Ni, begitulah. Maknanya kafir tu lagi tambah kafir dia. Yang Islam yang duduk atas pagar pun terjun murtad. Kecuali beberapa orang sahaja yang makin kuat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggunakan subhana, maha suci. Muhammad tak buat apa-apa, aku buat. Itu sebab dia Allah menggunakan subhana. Ini tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi Mesir ya. Dia menceritakan subhana kerana Allah mentakdiskan, menyucikan cerita yang sebenar yang akan berlaku ni ialah cerita daripada aku yang buat, bukan Muhammad yang buat. Maha suci. Allazi asra, yang mana dia yang maha suci itu Allah Taala. Asra. Asra maksudnya memperjalankan, yang bawa. Jadi kalau Muhammad itu bergerak sendiri boleh jadi tak sampai ke Baitul Maqdis. Tetapi yang menggerakkan itu ialah subhana, Allah yang maha suci, yang maha kuat, yang maha kuasa. Masuk logikal akal. Kalaulah daripada Putrajaya sampai ke sini, saya boleh sampai sini dalam masa 40 minit. 40 minit. Tetapi kalau seekor semut nak sampai ke sini agak-agak berapa hari perjalanan. Mau minggu-minggu pun sampai. Daripada hujung tu ke hujung tu pun 3-4 hari nak sampai. Payah nak sampai tu. Nak sampai ke sana tu. Daripada sana ke sana. Sebab apa? Kalau hari Jumaat semut lalu tak ada 2-3 langkah ke depan kita tengok. Nathan ni gigi aku tak dikata. Duduk saya cabut kaki sebelah. Cek. Gini. Nakal kita orang dengar khutbah Jumaat. Lalu lah ke depan tu. Lalu semua lah. Tak ada kerja. Kan tidur kan. Tok khotib marah. Ambil semut pegang. Cabut kaki sebelah. Cik. Gigi aku ni puk lepas. Kita pun tengok semut jalan. Duduk gelak ke semut. Bila agak-agak nak sampai. Tapi oleh kerana budak tabung tu yang bawa, budak bawa tabung ni bukan tu, betulnya semua naik dalam tabung ni pun angkat. Dalam masa berapa saat sampai sana. Tak logik tu. Sebab kalau berjalan biasa, maka masa 2-3-4 jam contoh dia. Tapi oleh kerana kuasa asra yang menggerakkan semua tadi ialah seorang budak yang ada kuasa. Kuasa budak yang laju. Sampai sana dia 3 saat. Jumpa dengan bini dia sana. Abang gimana dia cepat balik aku pergi sana ni. Kau kan kau mengidam buah mangga, kau ambil buah mangga kat dapur tu kau. Aish, tak munasabah lah siapa dia ni. Abang apa tak tahu lah, besarlah makhluk tu bawa. Sekali dia melangkah siapa? Abang agak lah nak kecil pun. Dah lah kahwin 2 tak bagi tahu. Semua bala. Logiknya sebab yang bawa tu kuasa yang besar, iaitu manusia. Saya daripada Putrajaya masuk ada poket ni, semut masuk. Saya bawa mari ke sini. Kejap ni saya balik. Jumpa tadi saya pergi ke Tasik Kesuma. Tasik Kesuma. Yalah tempat kita dating dulu, Tasik Kesuma. Takkan balik dah. Balik. Abang naik apa tu? Allah besar macam jin bawa.
Lepas tu naik ada satu kenderaan warna putih, Alphard Toyota. Siapa ada masa 2 jam. Apa tak pernah sapa. Kita nak sapa dia ingat tak 2 minggu perjalanan kita. Tu pun naik motor apa ni 125 tu. Laju dah tu kan, menerak lah. Tapi oleh kerana kuasanya besar lagi daripada kuasa motor tu, lebih laju lagi. Logik tak logik? Logik sebab yang bawa tu bukan saya bawa, tapi ada makhluk besar bawa. Maka yang bawa Muhammad ni Allah Azza wa Jalla Subhana yang Maha Suci. Dia yang menggerakkan Muhammad. Sebab tu menggunakan asra bi'addihi. Bukannya Muhammad yasra birijlihi. Bukannya Muhammad berjalan dengan kaki dia, tapi dia dibawa oleh kuasa yang maha kuat, maha kuasa itu Allah Azza wa Jalla. Lepas tu Allah menggunakan asra. Yang bawa tu aku kata Allah Ta'ala. Jadi menasabahlah kalau Allah bawa pun. Yang tak ada kita pun boleh Allah adakan. Alam yang tak ada Allah adakan. Langit, gunung, ganang, bukit, bukan, laut, sungai, tasik, semua Allah buat mudah ya bagi dia. Kun fayakun. Maka setakat nak geruk Muhammad tu Allah mudah sangat. Subhanallazi asra. Allah pun menggunakan bi'abdihi. Allah menggunakan kalimah bi'abdun, seorang hamba. Kenapa Allah tak guna bi Muhammadin? Allah tak guna bi Muhammad. Allah guna bi abdihi. Sifat seorang hamba, dia akan buat apa yang diperintahkan oleh tuan atau majikan dia. Itu sifat hamba. Kalau kita sifat merdeka, kita ada kuasa. Beza tuan-tuan, orang hamba yang merdeka. Kalau dulu abdi, lelaki atau perempuan milik kepada satu-satu tuan atau majikan yang belum merdeka, kalau perempuan dia layak tidur bersama tau. Pembantu. Kalau sekarang kita sebut macam pembantu rumah lah. Dia layak untuk meniduri pembantunya pada zaman tu. Sebab dia seorang hamba yang belum merdeka. Sekarang tak boleh sebab dah merdeka. Dia ambil daripada harta rampasan perang dan sebagainya. Duduk bantu kat rumah. Kalau yang kaya tu 3 orang hamba dia ada. Hamba perempuan. Yang ni bagai basuh kain, yang ni bagai basuh pinggan. Dia pun tengok berkenan. Comel hamba aku ni. Dia basuh pinggan, tengok body. Boleh tahan. Pergi tidur ni. Boleh. Tak menjadi haram. Kerana hukumnya pada ketika itu. Maka Allah menggunakan abdun ni, hamba ni. Hamba ni tak boleh buat apa-apa, dia akan ikut. Buat, masak, basuh, lipat, tidur. Dia tidak akan berdolak dalih. Sifat hamba. Engkau Allah menggunakan kalimah bi'abdihi. Allah boleh guna bi Muhammadin, tapi bila sebut Muhammadin, maka kemerdekaan. Maka dia boleh buat apa? Dia boleh argue, mana boleh buat macam ni? Tapi oleh kerana kita ni hamba, tak boleh kata apa-apa. Hamba tak boleh kata apa-apa. Sebab kita tu dimiliki. Maka selepas dia dimerdekakan, kita tak boleh buat apa. Tak boleh kacau dia, tak boleh arahkan dia, tak boleh. Maka Allah menggunakan kalimah abdun bi'abdihi. Allah yang menjalankan hambanya bi'abdihi. Bila? Laila. Satu malam. Kenapa tidak satu nahar, satu siang? Apa hikmah di sebalik Allah buat pada waktu malam Isra' Mi'raj ni? Waktu malam lebih terfokus. Malam lebih fokus berbanding dengan siang. Siang banyak ancaman dan dugaan yang akan nampak dalam perjalanan. Tetapi kalau malam, dia akan terfokus. Isyak azan dulu, kita sambung sikit lagi. Belum apa-apa peristiwa, baru nak bergerak. Tak gerak lagi tu. Belum naik burak kita azan dulu.
Baik. Allah Subhanahu wa taala memilih laila, malam. Sebab malam itu supaya Nabi boleh konsentrate atau fokus kepada apa yang nak digambarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, kita tengok kalau di tanah Arab binatang kuda, kaldai, bagal ataupun satu lagi unta, lalu ke bandar, ke orang ramai, dia akan pakai penutup mata. Dia buat daripada kain ataupun kulit binatang, dia pun tampal sebelah ni, sebelah kiri dan kanan mata untuk berjalan. Dia bawa barang, dia jalan ke dalam bandar ataupun jalan ke kampung sebagainya, dia akan tutup kiri dan kanan supaya mata kaldai ataupun mata kuda itu terfokus ke depan saja, tutup gelap. Jadi tak akan nampak. Dia akan tak, bila dia toleh, dia jeling ke kanan ke kiri, tak nampak apa-apa, hanya nampak pelitup je. Sebab apa? Untuk tumpuan. Binatang yang nama kaldai ni, unta ataupun kuda, dia bila dia jalan, dia jeling kiri dan kanan, nampak betina, oh dia tak boleh buat kerja, dia hilang fokus. Dia akan angkat kaki, dia akan lari kejar betina. Sebab tu dia fokus. Dia tutup ni supaya tak nampak kiri dan kanan. Kalau tak tutup, memang tak sampailah ke tempat. Dia tengok betina, kalau dia tengok orang, kalau dia takut, dia akan lari lintang bukan. Maka dia pun tutup. Maka Allah pilih malam ni supaya terfokus. Kalau siang, naik buruk, jalan ke atas langit, tengok ke bawah, gaya satu hal.
Tengok macam-macam gambaran yang tengok macam Zamzam Al-Kazam. Dia akan jadi macam tu. Dia tengok bila malam tak nampak apa. Tu sebabnya Allah pilih satu malam, bukannya satu siang. Tu hikmah dia. Maka berjalannya daripada minal Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa di Palestin. Berapa jarak dia? 1,700 km jarak jauh. Jarak dekat 1,400 km. Lebih kurang 30 ke 40 hari perjalanan unta ataupun kuda. Sebab apa ulama kata 30 ke 40? Tengok kuasa kuda. Tak boleh nak buat kajian kuda yang macam mana. Mana kalau kuda tu sihat, kuda bimo, segar, bugar, dia akan sampai dalam masa 30 hari daripada Mekah pergi ke Palestin. Pada ketika tu jalan bukit buka, bukan jalan sekarang jalan bukit buka dan sebagainya. Itu kalau untuk sihat. Kuda pun sihat. Kalau yang tak berapa sihat 40 hari lambatlah. Kena kuda ada gaul, cimani, darah tinggi, lemah jantung, kena berhenti mana-mana, minum air kencing, apa bagai-bagai. Tu kalau 30-40 hari. Kalau jam 30 jam 39 minit kiraan dia. Tiba-tiba perjalanan ini makan masa 9 jam naik ke langit. Bukan ke Baitul Maqdis saja ni ceritanya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestin. Perjalanan yang Allah isra'kan. Naik binatang yang bernama Buraq. Sebelum daripada dinaikkan di atas binatang yang bernama Buraq. Buraq ini binatang daripada syurga. Sebab apa nama Buraq? Tuan-tuan tengok kalau hujan, nak sebelum hujan tu petir. Hak kilat. Ra'dun wa barqa wa ra'dun wa barqa. Ra'dun laping halilintar. Barq dia punya cahaya tu. Jadi buraq ini ialah kelajuan cahaya. Zak zub. Sekali dia melangkah, ujung mata akan nampak. Sekali dia melangkah, namanya buraq tadi. Sebelum daripada dinaikkan kepada buraq, Nabi selepas Isyak bersembang dengan sepupu sepapak dia. Dua riwayat. Satu kata Nabi di Hijri Ismail, yang kedua kata dia umur sepupunya Ummu Hani. Nabi lepas Isyak, Nabi duduk tengok ke langit. Tengok ke langit, bintang cantik. Dia puji lah. Allah yang buat ni, Allah yang maha hebat, bla 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 bla. Tiba-tiba atani atin, dari banyak kata telah datang kepada aku orang yang datang, iaitu Jibril. Datang fasyaqqa. Lalu Jibril membelah dada. Syaqqa baina nahrihi ila surati sya'rihi. Lalu dibelah di antara biji halkum ni, lubang ni. Kan ada tulang rangka kita ada lubang sikit. Macam baju teluk Belanga. Belah kat sini sampai ke sya'rati surati sya'rihi. Bawah pusat atas hari-hari. Mana dia belah sampai situ. Kemudian dibuka dada Nabi, diambil akan hati. Bukan hati yang sebiji macam jantung apa tu, tapi qalbun. Qalbun maksudnya jiwa, sanubari, perasaan Nabi diambil keluar. Fa'usila bima'in zamzamin. Lalu dibersihkan hati Nabi itu dengan air zam-zam. Letaknya dalam bekas daripada emas, daripada syurga. Siapa yang bawa bekas berkenaan? Malaikat apa yang bawa bekas emas untuk dibasuh hati Nabi SAW? 2 saat daripada sekarang. Mikail. Siapakah malaikat yang ketiga bersama Mikail? Jibril ketua, Mikail. Ada satu malaikat lagi. Siapakah mereka itu? A. Malik Ridwan. B. Malik Zabania. C. Munkar Nakir. D. Tiada berkenaan. Malik. Malik Nur ke Malik mana? Satu betul dah Jibril ketua dia. Mikail bawa bekas. Satu lagi
Clue dia. 2 kali saya kerja sepanjang hidupnya. Israfil 2 kali je kerja. Sengkakala pertama dengan sengkakala kedua. Israfil datang sama 3 malaikat ni. Peranan besar dalam riwayat ni. Israfil pun membantu untuk pembedahan dada Nabi SAW. Iktibarnya di situ ialah kenapa dengan air Zam-Zam? Faghusila bima'i zamzamin. Nabi SAW riwayat kepada kita, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam mengikut apa yang kau niatkan ketika minum. Maknanya kita nak suci, nak bersihkan sanubari jiwa kita ni menggunakan air Zamzam. Minum air Zamzam. Sebab dia adalah air yang paling, bukan yang paling, air yang nombor 2 terbaik. Air yang nombor 2 terbaik, termulia, yang nombor 2 di alam ni. Jangan kira di alam akhirat. Alam akhirat daripada telaga Kausar Nabi lah, kolam mulia kan. Yang ni air yang nombor 2, air Zamzam. Soalannya, apakah air yang terbaik selain daripada air Zamzam? A. RO B. Air osmosis apa benda. C. Air kowe kat rumah. D. Tiada berkenaan. Air apa yang paling baik, paling mulia di alam jagat ni? Air yang keluar daripada jari-jari Nabi dalam peristiwa mukjizat terpancarnya air di celah jari Nabi. Itu air yang paling mulia. Sebab itu air Zamzam. Sebab itu air keluar daripada jari Nabi. Air Zamzam air tuisan daripada tumit Nabi mulia Ismail AS. Itu dia. Jadi dibasuh air Zamzam, hikmahnya minum air Zamzam selalu. Sekarang memang payah lah. Sekarang ni memang payah nak dapat daripada Saudi dan sebagainya. Kita minum air biasa, ujung tu satu tutup kecil pun tak apa air Zamzam. Usahalah ikhtiar. Sebab ini ada dalam peristiwa pembedahan dada Nabi, dibersihkan dengan air Zamzam. Suci dan mulianya dia. Kalau Nabi disucikan hatinya dibersihkan dengan air Zamzam dan sebagainya, diisi dengan keimanan yang baru, topak, booster, bagi kuat lagi. Bukan kerana Nabi itu ada dosa nifak dan sebagainya. Tak ada, jauh sama sekali. Maksudnya Nabi SAW, tetapi untuk kekuatan, untuk bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena ada kekuatan. Kalau kita nak masuk dalam tempat yang orang kata dalam tempat yang ada virus sekarang pun, nak kena pakai pakaian pakaian apa tu panggil? Menatang apa macam Eskimo tu. Dulu ingat dulu masa PKP dulu pernah pakai urus jenazah. Dia tak ingat lah pakaian dia tu. Mana nak masuk zon virus tu kena pakai pakaian tu. Dah, maka ini kan pula nak masuk zon langit, nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, maka perlu kepada kekuatan tambahan. Itu yang sebabnya pembedahan dada Nabi SAW dan ditambah akan iman. Habis Nabi pun naik. Okey. Nabi pun naik buruk. Didatangkan buruk itu ialah binatang daripada syurga, berwarna putih seperti kuda. Laju ujung mata laju. Nabi pun naik, Jibril, Mikail dan juga Israfil naik. Naik. Maka ketika dalam perjalanan dalam waktu malam yang gelap gelita daripada tanah Mekah Al-Haram menuju ke Palestin, Nabi telah disinggahkan di 5 tempat utama. Betul? 5 tempat utama, betul Di mana? Ambil semula khutbah hari Jumaat. Atas sekali belah kanan. 5 tempat utama Nabi singgah. Jibril suruh Nabi sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sembahyang sunat. Gambaran menunjukkan nanti engkau ya Muhammad akan menerima sembahyang 5 waktu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun 50 waktu
turun naik jadi 5 waktu. Itu hikmah kenapa 5 tempat itu Nabi disunatkan singgah. Nabi singgah 5 tempat betul. Cuba sebut. Yang pertama, mana persinggahan pertama? Yas apa? Yasrib. Sekarang Madinah. Yang kedua cepat. Lalu aku tubuh bau ni. Baitul Laham. 3 Tur di Mesir, tempat Nabi Musa bermunajat. Tur Sina. Yang keempat yang kelima saya ingat. Yang keempat saya nak, sebab saya pun tak ingat. Yang kelima Baitul Maqdis. Yang keempat Baitul apa? Mana? Tak ingat juga. Yang 5 tempat berhenti. Bukan Bi'ru Ali. Bi'ru Ali untuk untuk pakai ihram. Yasrib, Baitul Yasrib, Baitul Laham, Tursina, Baitul Maqdis. Ada satu lagi apa dah? Tempat Nabi Isa. Bermula dengan huruf M. Tengah-tengah ada Y, ujung ada N. Madian. M-A-D-Y-A-N. Rujuk kepada khutbah Jais hari Jumaat yang lepas. 5 tu nak menunjukkan 5 nanti. Itu yang dibuat adalah baik. Saat berjalan, dalam perjalanan itu gelap, fokus macam mana? Marilah Ifrit membawa obor api untuk baling kepada Nabi, untuk musnahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tengok. Sebab tu gelap. Bila gelap, bawa obor api akan nampaklah. Tapi kalau terang tak nampak. Jadi hikmahnya dia pun kejar Nabi. Nabi pun tanya Jibril, "Ya Jibril, datang apa tu?" Gitu lebih kurangnya lah. Mahaza. Mahaza. Datang apa tu? Apa benda tu? Dia kata, "Hal Ifrit. Ifrit datang untuk membunuh kau ya Muhammad." Maka kata dia di sini, "Nakkah aku ajar kepada kau ya Muhammad untuk memusnahkan Ifrit?" Nak ke tak dia? Maka Nabi kata, "Bala ya, bala." Faqala Jibril, "Qul." Maka Jibril kata, "Kalau begitu katakan olehmu." Ini doa dia. Siapa yang dah hafal doa ni? Doa memusnahkan Ifrit. Ifrit ini bapak segala jin. Kalau bapak segala jin dibakar dengan menggunakan doa Jibril, maka apatah lagi anak-anak jin. Dia lalu. Sak lalu. Bukan kata pandai dia ada lalu saja. Tak, dia sebut jin Ifrit tadi, anak-anak boleh lalu kat telinga kiri saya. Dia ada berkata-kata. Jibril ajar. Siapa dah hafal doa ni? Bermula dengan a'udzu. Dah hafal lah. Ada yang hafal. Kalau siapa ikut Darus Syifa, arwah tuan guru, ada. Ini ialah doa Jibril ketika mana Ifrit nak mengejar dan menyekat perjalanan Isra Nabi SAW. Baik, kita baca yang dah hafal dah, perhati baik-baik. Yang tak hafal lagi pun kita pakak-pakak baca ramai-ramai dan kita beramal. Kita beramal. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim, biwajhillahil karim,
wa bi kalimatillah at-tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahari wa min tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Tu doa Jibril. Nampak mula-mula tu rasa payah, tapi pendek sebenarnya tu sikit ya. Yang pertama kita puji Allah. A'udzu biwajhillahil karim. Aku minta berlindung dengan kuasa Engkau yang maha hebat. Wajah tu muka, tapi kita tak boleh terjemah muka. Nanti kita kata Allah ada muka. Muka ini maksudnya kemuliaan. Aku minta berlindung dengan Engkau ya Allah yang mempunyai kemuliaan. Dan aku juga minta berlindung bi kalimatillahi tamat, dengan kalimah Engkau yang maha sempurna, allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, yang tidak melampaui kebaikan itu oleh orang yang baik ataupun oleh orang yang jahat. Minta berlindung wa min syarri ma yanzilu minas sama. Minta Engkau lindungan kami semua ya Allah apa yang turun daripada langit, wa ma ya'ruju fiha, dan yang keluar daripada langit. Dan minta juga min syarri ma zara'a fil ardi, yang keluar daripada bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripada bumi. Dan minta lindungan juga ya Allah daripada fitanil lail, fitnah malam. Malam ni banyak fitnah. Wan nahar, dan juga fitnah siang. Wa min tawarikil laili wan nahar, dan segala keburukan malam dan juga siang. Illa tariqan bi khair ya Rahman, melainkan kebaikan jua. Maknanya apa jua yang ada di langit yang mendatangkan kemudaratan, aku minta Kau lindung. Gabungan laginya ialah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was sami'ul alim. Tu sambungan dia, gabungan dia lagi kuat. Jadi bila Nabi saja baca doa a'udzu biwajhillahil karim tadi, terbakar tu jin ifrit. Tersembam, terbakar dan terpadam dah. Kalau ikut dia kata, setelah selesai Nabi membaca doa itu, maka jatuh tersungkullah jin ifrit tadi menyembah bumi dalam keadaan tidak bernyawa lagi, dan terpadamlah obor apinya itu. Amal ini, amal baik-baik. Sebab dia adalah pelindung diri kita dan pelindung diri ahli keluarga kita. Semua pakat beramal. Kalau jin nak kacau kita, ahli keluarga nak merasuk dan sebagainya, insya-Allah akan terhindar. Kerana ini ialah yang Jibril ajar dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra, perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Palestin, dalam riwayat ini kata ada 11 gambaran yang digambarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya ialah mengenai azab. Yang nikmatnya ada 2. Kita sebut yang nikmat saja pada malam ni, 2. Yang azab itu akan sambung kemudian lah. Banyak belah-belah. Maka yang pertama ditontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kaum yang bercucuk tanam, ditanam, tumbuh, berbuah. Dia pun tuai. Lepas dia tuai, daripada hasil tuaian itu tumbuh lagi pokok baru dan berbuah. Tuai lagi,
sehingga 700 kali ganda. Mana 7 kali potong tumbuh. Nabi pun tanya Jibril, ya Jibril, mahaza? Apa ni ya Jibril? Inilah golongan orang yang jihad fi sabilillah, digandakan 700 dhi'fa. Pahala dia digandakan 700 kali ganda akan perbuatan jihad dia tadi. Mana orang perang fi sabilillah, orang bantu orang jihad fi sabilillah, dapat pahala 700 kali ganda. Tanam tuai tumbuh sendiri, tuai lagi 700 kali ganda. Itu gambaran pertama, orang yang selalu berbuat baik. Yang kedua, ringkasnya ialah jalan lagi selepas nampak, jalan lagi lepas pada gangguan ifrit dah mati. Gambaran pertama. Gambaran yang kedua pula, jalan pula, Nabi terbau satu bau yang cukup wangi. Nabi tanya Jibril, ma haza raihah, ma hadhihi raihatu tayyibah, ini bau apa yang wangi sangat ni? Ya ta, haza raihatun min masyitat ibnil fir'aun wa auladih. Inilah bau tukang sikat yang menyikat anak perempuan Fir'aun dan juga anak-anak Fir'aun yang lain. Namanya masyitah. Bukan nama dia masyitah tau. Masyitah ialah geraran, namanya masyit, tukang sikat. Itu nama masyitah. Mishtun, sikat. Masyitatun, penyikat. Macam player, player, pemain. Jadi ini ialah tukang sikat. Tukang sikat suatu hari dia menyikat anak perempuan Fir'aun, rambut khinting, jatuh sikat. Allahu Akbar, bismillah. Dia pun sebut nama Allah. Dia pun sebut apa? Satu lagi dia kata, ta'isal Fir'aun, bismillah, ta'isal Fir'aun, musnah Fir'aun, celaka Fir'aun. Dia kata, anak perempuan tu kata, aku nak report ke ayah aku. Aku report ke ayah aku sebab mu kata ada lagi yang lebih besar daripada ayah aku, itu Allahu Akbar. Masih dia kata, pergi report. Au laka rabbi ghair abi, ada lagi tak? Dia kata, selain pada ayah aku, Tuhan yang besar lagi ada, iaitu Allah. Fa ukhabbir, aku akan bagi tahu ayah aku. Bagi tahu Fir'aun. Fir'aun panggil Masyitah. Masyitah, betul ke anak aku cerita ni? Betul. Ada lagi, iaitu Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ta'isal Fir'aun, hancur Fir'aun, punah Fir'aun. Okey, tak apa, dia berkumpul lah. Masyitah ada 2 orang anak, satu suami. Dia kumpul, masuk dalam masuk air yang mendidih, ditolak suami, tolak anak. Sampai kepada anak kecil yang masih menyusu, nak ditolak, Masyitah enggan. Lepas tu nak tolak dengan Masyitah sekali masuk dalam kawah berapi, kawah yang berasap dengan air mendidih, Masyitah pun teragak-agak. Di antara buat pengakuan Allah Maha Besar ataupun Fir'aun yang Maha Besar. Lalu anaknya yang masih menyusu kata, anti ya ummi minas sadiqah, engkau ummi, ibuku, engkau di kalangan orang yang benar. Terjunlah dalam kawah, terjunlah Masyitah dengan anak-anak sekali. Maka bau wangi daripada Masyitah kerana mempertahankan imannya itulah yang bau wangi tadi, wahai Muhammad, kata Jibril. Maknanya orang yang mempertahankan imannya kerana Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mati dalam keadaan mati dalam direbus dalam kawah Fir'aun, tapi dia tetap dalam bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempertahankan iman dia. Itu nak menunjukkan bukti orang yang mempertahankan iman kerana Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya matinya itu agak menyayat hati, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang sentiasa hidup. Jangan kamu sangka, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau sangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu dia mati. Bahkan dia tidak mati, dia sentiasa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Masuk ada 9, 10 lagi kisah lain itu ialah mengenai azab-azab orang yang tak sembahyang, azab orang yang makan riba, azab orang yang makan harta anak yatim, azab orang yang mengumpat, azab orang yang tukar sebar fitnah dan sebagainya ditontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj.
Lepas tu saya kata peristiwa Isra wal Mi'raj tak cukup orang mari ceramah sekali bam. Dia kena daripada awal Rejab sampai masuk Syaban. Lepas Syaban tu ada nisfu Syaban, cerita pula nisfu Syaban, kemudian cerita pula mengenai Ramadan, baru selesai. Dan akhir sekali turun naik ke langit, sembahyang 5 waktu 50 jadi 5 tak apa. Amalan yang diajar wasiat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar umat Muhammad ini tazra'una zar'atul jannah, menanam tanaman syurga. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Muhammad, ini wasiatku kepada umat engkau, katakanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Setiap hari dia akan membina tanaman dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bina tanaman dalam syurga, menumbuhkan, menanam tanaman syurga, pasti dia akan ziarah dan melawat tanamannya di akhirat nanti. Maksudnya orang yang menanam tanaman syurga, pasti dirinya akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka banyakkanlah sebut subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu ialah tanaman dalam syurga. Ini ialah kejadian dalam peristiwa Mi'raj, ketika bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Banyak lagi kisah-kisah yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj yang sepatutnya kita tahu dan kita ambil iktibar daripada kejadian-kejadian yang ditontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti setakat tu, beramal dengan doa Ifrit, doa Jibril kepada untuk memusnahkan Ifrit, doa dan juga amalan subhanallah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit daripada sedutan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj memberi ingatan kepada kita semua untuk kita sentiasa ingat dan segar, untuk sentiasa rajin istiqamah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak banyak yang kita belajar, tetapi biarlah kita beramal. Istaqim wa inqal, istiqamalah walaupun sedikit apa yang kita ada. Wallahu alam. Sekadar itu dulu tuan-tuan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.